والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام وأصحابه الكرام من الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا جميع المعلمين ومعلماتنا ومشايخنا صاحب هذا الكتاب شيخ عبد القادر بن عبد المطلب المندلي شيخنا لا إله منا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ba'du yang bahagia dikasihi tuan-tuan pegawai masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan guru, para asatizah, hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya sekali lagi kita menjalankan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmatnya kepada kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua buat sekian kalinya sambil kita melakukan ketaatan. Tuan dan puan sekalian, datang ke masjid, langkah kaki kita pergi ke masjidnya, langkah kanan menghapuskan dosa, ya, tuan dan puan, langkah kiri menaikkan darjat, ya, semua ini adalah ketaatan kita secara zahir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul zahir, semua kita tentukan yang batin, niat kita kena ikhlas, ya, apalagi tidak ada sifat riya, tidak ada ujub, tidak ada, maka insya-Allah amalan kita itu akan menjadi sesuatu yang amat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat Allah ni dia cemburu. Dia tak nak tengok, ya, kalau amalan kita tu ada sedikit kerana yang lain daripada dia, maka dia akan berpaling. Ya, Allah ni sungguh cemburu. Jadi kita kalau buat sesuatu, buatlah, ya, serahlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan dan puan sekalian, ini tajuk baru kita ialah fasa yang ke-8 dalam Al-Ghabi ni. Dia boleh penuhi dah. Ya, 8, 9, 10 habis. Ya. Fasa yang ke-8 ini cerita tentang tangan. Ya, hati. Kita dah belajar maksiat zahir. Lepas tu yes. Pasal 7 lagi. Wah, ni tak baca. Tawakal mana ni? 62 100 muka surat? 62 Masya Allah, jauh. Oh, ni masjid lain lah ni. Nampak baca lah kan itu tu. Fasa kasih pada kemegahannya. Oh, ni mengasihi dunia. Ini maksiat batin yang ke-7. Oh, terlajak betul Ustaz. Tuan, jauh lagi. Saya nak capai habis. Baik, mengasihi dunia. Tuan dan puan sekalian. Pengertian dunia dan akhirat. Ya, tuan. Dunia ni tuan alam selain daripada Allah. Ya. Kita boleh katakan itu dunia. Termasuklah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah adalah makhluk. Termasuklah arash, termasuklah apa sahaja. Ya. Baik. Jadi dunia ni tuan dan puan fungsi ni akan uraikan apa maksudnya. Jadi hati kita ni kena kosong daripada cinta kepada dunia. Ya, tuan dan puan sekalian. Apa itu dunia? Dunia yang tak bawa masuk ke liang lahat. Itu dunia. Apa saja amalan yang kita buat, insya-Allah bawa masuk dalam kubur, itu dipanggil, ya, akhirat. Tapi kalau tak bawa masuk, tinggal kat dunia semua ni, tak bawa apa, duit ada juta-juta, tinggal kat dunia, tak bawa masuk. Masa lagi sayanglah tu dengan benda yang dunia. Jadi sebab dunia ni sifatnya kita kena tinggalkan. Yang kita kena bawa ialah apa hasil yang kita bawa atas dunia turun ke bawah alam kubur. Kat situlah yang menentukan. Berapa orang ramai berjuta-juta duit tinggal, jaga kat anak-anak, habis. Tapi apa yang dia bawa tak ada. Yang dia makan semua dah selesai kat dunia. Tapi yang kau bawa kat dalam kubur pun je tak ada. Kosong, untuk akhirat tak ada.
Ini yang kita kena jaga hati kita ni, jangan terlalu cinta dengan dunia. Sifat tamak, hirs, terlalu sayangkan dekat dunia ni sampai tak peduli, ya, sampai tak peduli apa yang kita nak bawa. Itu sebab kadang-kadang bila ada kisah menceritakan tentang, ya, si sahabat Nabi Abdul Rahman ibn Auf, dia ni tuan-tuan tak boleh lawan, tak dapat lawan sebab cinta dia dekat akhirat ni terlalu sangat, boleh lawan, ya. Ada satu peti emas datang, peti ramai duit, keuntungan perniagaan, dia duduk rumah yang lepak, hasil datang, keuntungan, malam tak boleh tidur. Kita seronok tidur. Oh, untuk abang Dan kata bini kan, tak boleh tidur. Isteri pula orang saleh, apa kan abang tak boleh tidur. Kami mana-mana rumah ni tak boleh tidur. Habis apa nak buat? Hakikat bini ambil masuk dalam ucang, pergi ke tukang, budak-budak membantu dia. Hakikat malam tu selesai baru lelap. Kita kalau selesai tak lelap, itu hati dengan dunia. Tak selesai, tuan-tuan. Allah ganti malam besok tu, hari besok tu lah ganti 2 peti. Macam mana ni? Dah tak lelap lagi, 2 peti tu. Ya, kan satu kebaikan Allah ganti 10, betul kan? Allah ganti 10. Tapi hari ni peti Allah ganti 2. Tengok lagi macam mana Abdul Rahman ibn Auf bila dah menyingkirkan hatinya rasa tamak terhadap harta dunia. Tuan dan perempuan sekalian, datang 2 peti, tak lelap lagi malam kedua. Ini cerita tuan-tuan, Allahu a'lam, cerita Abdul Rahman bin Auf, di antara sahabat Nabi yang terlalu kuat memberi. Bila ditanya sebab apa buat macam ni, aku nak harta simpan. Cara dia nyimpan kat mana? Kat akhirat lah. Cara dia nyimpannya tu lah, cara nyimpan. Kan Nabi kata Nabi dapat seekor kambing. Dia bagi kepada Aisyah, ya Aisyah, bagi orang ni, bagi orang ni, bagi orang ni, bagi orang ni, bagi orang ni. Kita ambil sikit tangan dia tu sebab Nabi suka tangan kambing. Bila nak makan tanya dah habis. Kambing tadi macam mana? Dah habis bagi? Dah bagi. Aisyah kata habis dah bagi, tinggal yang ni aja tangan. Maka Nabi betulkan, ya. Nabi kata apa? Yang kita bagi tu tak habis, itu kita simpan, ya. Yang habis ni yang kita makan ni, yang akan tinggal kat dunia habis. Yang kita bagi orang tadi itu tak kekal. Kalau Allah, Nabi kata apa? Esok datang kambing tu dekat akhirat tanpa tangan, macam tu lah maksudnya. Ini Nabi, tuan dan perempuan sekalian, ya. Hari yang ketiga pagi datang lagi, pamer pagi lagi, sehingga akhirnya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tuan-tuan dan puan sekalian, ada beberapa ekor unta bawa makan barang ni. Lorongnya ada letak, lorongnya letak. Lepas tu suruh orang yang berhajat sudah ambil. Dah tak ada orang nak ambil. Yang berhajat ambil. Apa yang perlu ambil sekadarnya, ambil. Macam tu sekali Abdul Rahman bin Auf yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan takut nak bawa benda ni sampai depan Allah Subhanahu wa taala. Mana hatinya memang tidak ada apa? Tak ada cinta dunia, tuan dan puan sekalian. Rabi'atul Adawiyah, tuan dan puan sekalian, ya, dia bersedekah satu pinggan nasi, tuan. Dia dah tak cukup makan, tapi ada orang bagi, dia sedekah dengan orang. Dia yakin setiap pemberian itu ada balas pada Allah. Menyolang nak potong, orang bagi dia 8 pinggan. Dia tak nak, tuan, kau bagilah ke orang lain. Rabi'atul Adawiyah. Maka orang bersedekah, berterima, bagilah ke orang lain, bagilah ke orang lain. Sebab dia nak tunggu satu pemberian tu 10 balasan. Menyolang nak maghrib sampai 10 pinggan, tuan, baru dia ambil. Orang tanya sebab apa? Pertama aku kosong. Makan macam banyak tak boleh. Sebab aku nak tengok Allah bagi tak satu pemberian tu, Allah balik ke tidak. Aku nak tengok memang dibalas dulu. Jadi jangan tamak dengan dunia, ya. Ini nak dijadikan, nak bersihkan hati ini daripada
Kasih kepada dunia itu panggil maksiat batin. Allahu Akbar, dalam hati kita ingat kasih pada dunia itu tak nampak Allah. Tengok mana kunci aku letak tadi. Ini bercakap dengan Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tapi lah kepala ingat apa? Ingat benda yang kita sayang, apa dia? Kunci hilang, tung. Nyalang bagi salam kan jumpa dia buat. Tak tadi. Betul tak? Hilang antara kita dengan Allah. Tak ada. Tamak. Rasa nak tahu. Tinggalkan semua tu yang dipanggil salatul muwadda', sembahyang terakhir, sembahyang perpisahan. Maknanya kalau ini last sembahyang kita tak ada, kita nak fikir lain. Kita akan solat, ya. Tuan-tuan dan puan. Tapi kalau ada hati lagi dia akan rasa tamak. Jangan saya lah tamak, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. Malam 2 hari itu cerita tentang hadis Nabi. Tuan-tuan dan puan, jangan tamak dengan harta semua. Okey. Yakinlah setiap satu pemberian itu Allah akan balas. Ya, tak balik ke dunia, dia akan balas ke akhirat. Ya, tuan dan puan sekalian. Apa yang ngajar tu esok lusa tu pergi mancing, dapat ikan buat 3 ekor. Kau sedekah ke orang ni 3 ekor, esok lusa dapat 30. Betul tuan kan? Hati tu kau apa? Balun tu ekor balun kan ada tu. Tak ada lah, tak ada sedekah tu. Balun sendiri. Itu nama tamak tu kan. Ikan buat kan senang dapat. Tuan buat rezeki lain lah, orang memang rezeki dia lah. Ayat kita itu tamak tu tuan buat. Allah alam tuan. Ini mukadimah untuk mengasihi dunia. Berkata musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi. Jauh sangat. Baik. Pengertian dunia dan akhirat. Ketahuilah bahawa dikehendaki dengan dunia itu ialah setiap apa yang ada di atas muka bumi ini daripada segala yang diingini. Setiap apa yang ada di atas muka bumi dan segala yang diingini ke dunia ni, itu dimaksud dunia. Segala yang sedap-sedap dan segala mata benda yang diinginkannya oleh nafsu dan loba padanya. Harta dan kemegahan itu sebahagian daripada dunia yang merupakan dua macam daripada segala segala bahagian dunia. Maksud dia apa tuan-tuan dan puan sekalian? Apa sahaja kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini, kira nikmat apa itu adalah dunia, termasuklah harta, kemegahan, pangkat dan sebagainya. Baru ni kita belajar tentang apa ni? Bangga dengan kemegahan. Jadi bangga kemegahan itu pun adalah intipati dunia. Dunia tuan-tuan dan puan. Ya. Apa yang dalam hati perut kita nak, semua kita nak. Itu termasuk dalam dunia. Tuan dan puan. Nak dapatkan benda, tapi kalau kita urus dengan baik, ya, apa yang kita dapat, maka dia akan jadi harta akhirat. Ya, nak makan baca bismillah. Tuan dan puan sekalian. Ya. Itu dah masuk dalam satu konsep ibadah dan bertawakal dan sebagainya kita dah bincang sebelum. Ya. Nak jadikan benda itu akhirat senang. Ya. Amalan dunia kita nak jadikan apa? Akhirat. Nak naik kenderaan, tuan dan puan sekalian, kita baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin inna ila rabbina lamunqalibun. Kenderaan. Ya. Sebab Nabi tak pernah ajar naik unta, naik tak, dia ajar cara naik kenderaan. Tak kira kenderaan apa, watobak apa. Jadi bila kita baca tu, kita sandarkan amalan kita kepada Allah, maka jadilah dia benda tu akhirat. Tuan dan puan, yang masalahnya lupa, lalai, cuai, maka kita leka dengan dunia. Waktu solat masih leka dengan main game, masih leka dengan tidur dan sebagainya, maka amalan kita itu cuai. Maka kita masih lagi beratkan kepada dunia, memerlukan kepada istighfar. Ya, tuan dan puan sekalian. Baik, jadi tuan dan puan sekalian, seterusnya, atau setiap apa yang tiada memberi manfaat selepas mati. Yang ini saya sebut tadi. Yang dapat dekat dunia tak diberi manfaat selepas mati. Maka itulah tinggallah dekat dunia. Ya, tuan. Semayang macam tu tuan. Puasa pun macam tu. Ada orang ramai orang yang puasa, dia dapat puasa kat lapar kat dunia, tapi dia tak bawa sampai ke kubur, tak bawa sampai ke masuk liang lahat untuk boleh membantu dia tu, menemani dia. Aku ni amal soleh. Ni hadis Imam Bukhari panjang cerita tentang masuk dalam kubur. Ya, tuan panjang. Yang saya ingat mafhum dia tuan, masa belajar dulu sikit-sikit.
Tuan dan puan sekalian, apabila kita meninggal dunia, mati saja, roh kita naik ke atas. Naik ke atas. Mana orang mukmin? Mukmin tuan-tuan, bukan Muslim. Mukmin. Apa Ustaz beza antara dua? Pertama Muslim, lepas tu mukmin. Orang mukmin ialah orang yang menggabungkan di antara Islam dengan iman. Boleh tuan-tuan Kalau salah saya tegur. Ya. Orang Muslim ialah orang Muslim yang mengamalkan kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi masih lagi melakukan maksiat. Buat dosa sebab apa? Dia tak percaya malaikat sedang mencatat. Dia tak apa yakin. Kau yakin dia buat maksiat, malaikat mampu tak buat. Itu. Jadi amal solat tu buat sampai satu tahap nanti ya beda ni. Pangkat dah tak ada, badan dalam apa tak ada, semua dah tak ada. Baru dia sampai rasa yakin kepada Allah Subhanahu. Allah macam mana dosa dan ni banyak kau nak. Baru sampai. Itu pun kau sampai. Ada orang tengah buat maksiat padam. Tengah meninggalkan salat padam tuan-tuan. Jalan tak sampai nak mengucap mati, tak sampai nak beristighfar. Tuan-tuan yang puas sekalian. Jadi orang yang mukmin ini sifat dia apabila dia mukmin, maknanya dia orang muslim, mukmin, orang muslim. Dia tu. Ya, orang yang muslim beramal dan yakin benda yang gaib apa dia? Pertama, Allah itu ada, sedang melihat dia, sedang menyaksikan dia, melihat dia. Terus setengah-setengah tarikat zikir dia Allah. Allah. Panjang sebut. Dalam hati dia apa? Ingat segala-gala apa yang menyerahkan diri kepada Allah. Allah. Ya, disebut ini semua tuan-tuan apa sudah hati dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, setengah-setengah lah. Ya. Diingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dibuat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apabila Imam Bukhari menceritakan bila kita mati naik ke langit, sampai kalau orang yang soleh sampai ke langit 7, lepas tu turun balik, Allah suruh turun kembali pergi ke jasad dia duduk. Minha nu'idukum, minha khalaqnakum wa minha wa ilaiha wa minha nu'idukum. Pada tanah kami cipta dan ke situ kami kembalikan. Maka Allah datangkan ruh tu balik ke jasad. Tuan dan puan sekalian, wallahu a'lam. Dah masuk dalam kubur, adalah kita kat situ. Tunggu. Tuan dan puan sekalian, tu panjang cerita tu. Bila sampai langit pertama, kalau orang tu mukmin, maka malaikat langit semua membawa. Dalam hati dia tak ada cinta dunia, hanya Allah. Tuan, maka diterhib disambut kedatangan ruh tadi. Ya, malaikat kata ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, malaikat kata fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Itu firman Allah Subhanahu. Allah malaikat seronok yang bau dia dengan apa yang baik naik ke atas, turun balik ke bawah. Bila turun ke bawah sampai ke bawah, ya tuan dan puan sekalian, maka ada pula seorang datang. Dia tanya tu siapa kau ni? Kalau amalan dia baik, pakaian dia bagus, wangi, elok, akulah amalan kau, menemani kau. Tuan dan puan sekalian, kat situ Allah dah tunjukkan, ya, tuan dan puan sekalian, ya, kenikmatan dalam syurga. Maka Allah kata luaskan, ya, kuburnya seluas matanya memandang. Jauh tuan-tuan, sampai tengok laut dulu, jauh tak mandang teman, seluas pula kubur orang-orang mukmin. Yang hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tuan dan puan sekalian. Nim kana umatil harus tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin malam pertama. Itulah kalimah yang keluar malaikat kepada ruh yang baik. Tuan. Sebaliknya lain pula. Ya. Ya tuan dan puan. Sebaliknya apa dia? Sebaliknya masya-Allah tak sampai langit satu dah lambat. Sebab dia tidak mukmin, dia ada maksiat yang dia buat, kena banyak, kena tanya dulu, tuan. Ya, dia mengucap kalimah syahadat, tapi tidak ada penuh dengan maksiat hidupnya. Ya, dalam hadis tu ingat lupa saya tuan. Ada tu guru beritahu dia ada satu besi untuk ketuk roh ni.
besi itu ketuk roh ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, besi itu berat. Ya, gorek ni besi ni tak ada malaikat yang boleh angkat kecuali dia. Itu kalau boda tu sekali bersopai tak tahu apa sopai. Besi yang amat dahsyat. Wallahu a'lam. Benda ghaibiat. Maknanya sami'at, benda yang kita dengar tak boleh nak kesan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kita takut dengan benda-benda macam ni. Jangan terlampau mengasihi dunia sehingga besok kita tak bawa dunia, tak boleh jawab apa-apa depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi banyak tapi tak ada apa-apa yang kita buat tu hari akhirat. Setiap apa yang tiada memberi manfaat selepas mati, apa yang kita buat, harta kita, anak, tak dapat buat. Apa yang kita kadang sebelum mati lagi dah ditunjuk. Berapa ramai mak ayah yang menangis, yang rajin semayang tapi mak anak-anak tak nak tolong. Dan siapa nak cebok? Tak nak tolong, saya tak tahu. Kau lah. Sebab apa? Sebab masa kecil dulu kita tak boleh borek semayang dia. Bila kita dah suzur, dah tahu, tuan-tuan dan puan sekalian, lah panggil, siapa lah nak nolong bersihkan, siapa nak cebok, niti air batu, nangis, nak panggil lagi dah tak ada sorok. Tolonglah, ayah nak solat, ayah nak taubat, tuan nak buat. Itu pun kau ingat. Dia pernah buat tuan. Allahu Akbar. Ramai yang cintakan dunia hari ini, Allah kata la taqul lahuma uff. Ya? Sama ayah. Cinta dunia dengan handset tu lebih sedap. Berkocor cari harta tu lebih seronok dekat kita. Menengah-lengah kan, menangguh-nangguhkan tolong panggilan mak ayah ni tuan-tuan dan puan. Uff ni apa dia? Mat, marilah tolong ayah. Kojap. Tu uff tu. Tak keluar ke mulut lah mati. Ayah ni kojap-kojap panggil. Budak kecil macam tu. Anak-anak kecil kita macam mana cara kita? Sebab hati dah penuh dengan dunia, tak nampak kejaran itu. Mana itu syurga, jalan lalu ke syurga. Bila panggil saud, ya, terus datang berkojak, berolak. Kenapa? Mana buat? Ya anak ya, boleh saya tolong apa nak buat? Tuan dan perempuan sekalian, Allahu Akbar. Bantulah, tuan dan siapa ada mak ayah lagi, siapa ada anak-anak, bina lah. Ajaklah dia bangun, semayang, marilah kita pergi semayang. Besok pun kita dah tua tuan-tuan. Ingat ayah dan marin kajut dan masa tidur ayah dan bawa dia pergi masjid. Ayah dan macam-macam buat ke dan sekarang ni ayah dan tak mampu, takkan nak leko minggil. Allah alam. Ini sebab benda dunia yang kita tak bawa kepada hari akhirat. Okey tuan-tuan dan puan, setiap yang tidak memberi manfaat selepas mati sekalipun ia ada di dalam dunia seperti ilmu. Okey, dunia ni ada ilmu banyak, pangkat profesor, doktor, pakar tu pakar ni, masjid tak pernah pergi, semayang tak pernah. Ilmu banyak tapi tak ada. Dan ibadat dia pun ada tapi tak bawa ke dalam kubur. Sebab apa ibadat tak bawa dalam kubur? Penuh dengan riak. Ya, penuh dengan menunjuk-unjuk. Unjuk ni maksudnya yang dalam hati. Riak ni zahir, nampak. Yang unjuk ni dia terkata dalam hati dia. Unjuk ni tak ada siapa boleh lawan. Masuklah orang-orang alim yang besar, kalau tak dapat petunjuk Allah, dia akan kalah. Yang tuan dan puan sekalian. Jadi minta petunjuk Allah ujuk. Dia rasa aku ni handal lagi pada orang ni. Maksudnya aku ni dah baik dah ni. Itu ujuk dah tu. Rasa aku ni dah baik ni, ujuk dah tu. Ya, tak ada baik dah tuan nak banding dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita ni terlalu banyak. Tuan dan puan sekalian. Baik, selepas mati sebenarnya ada di dunia seperti ilmu ibadat dan juga seperti makanan yang dapat menolong dalam mengerjakan ibadat. Makanan yang kita makan tadi saya dah sebut sikit, boleh membantu kita untuk melaksanakan ibadat, tapi makanan itu tidak menjadi ibadah apabila dia tak disandarkan kepada Allah. Sama ada menjabatkan makanan, zat dia itu mesti halal. Zat makanan itu, roti mesti halal. Cara dapat roti pun mesti halal, bukan mencuri. Mencuri kat kedai itu ain. Yang batin dia apa? Curi kerja, duit kita guna beli roti.
gaji yang kita pakai gaji yang tidak halal ataupun syubhat. Kalau kita beli uti, bukan uti itu haram, tak. Cara mendapatkan muamalah kita dengan apa tu menjadi haram. Haram ni sifat dia apa? Banyak dia, sikit dia adalah haram. Tuan. Jadi hati kita ni berpunca daripada kasih kepada dunia ni. Ulama kata apa? Raqsu kullu maksiyati. Ya. Ada seorang Yahudi berkawan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bermusafir bersama. Jom kita jalan sama. Ini cerita mungkin tuan-tuan dah dengar. Berarti cerita dunia ni susah tuan ya. Jadi bekalkanlah masing-masing. Tengok ada 3 putih tuan. Menyelang tengah hari, bila nak makan sama, buka tinggal 2. Tinggal aku kopik Nabi Isa, tanya orang ke Yahudi tadi, dia kita berdua je ni. Tadi rasa 3 putih, siapa yang ambil 1 lagi? Demi Allah wallahi, tadi aku kira putih ni 2 ya, ada 2 saja. Nabi Musa tak banyak cerita sebab orang cerdik ya. Dia tak banyak cerita, dia jalan lagi. Tuan dan puan jumpa orang butuh. Datang Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, orang butuh, pegang mata orang butuh tu kan. Cari orang butuh tu, alhamdulillah. Orang Yahudi ni kata, subhanallah, hebatnya kau boleh mencelikan orang yang butuh. Maka Nabi Musa Isa berkata, demi zat yang menyembuhkan sakit Allah lah maksud dia. Siapakah yang ambil roti yang ketiga? Ada 2, siapa ambil? Wallahi, roti itu 2 yang tak ada 3. Nabi Musa nak beritahu, kau janganlah nakal dan orang butuh dan dapat colian. Ni kan pula roti skopik tu tekan dia tak tahu. Macam tu lah, tapi nak tengok orang ni macam mana, sejauh mana perjalanan dia. Tuan nak buat dia. Dan pengajaran untuk kita cerita. Wallahu a'lam, cerita. Tuan dan puan sekalian, Allah pada wasi tak apalah, diam. Betullah 3 lah diam. Jalan sampai ke depan. Sampai ke depan nak melintas sungai besar. Tuan, ini saya ambil cerita dalam muqarrar subjek bahasa Arab. Kitab Kat Itqan. Aduh, saya ngajar tuan tahun 2 punya. Dia cerita, tapi dia belajar bahasa orang. Dia belajar bahasa. Dalam tu ada bahasa-bahasa digunakan, ada bahasa Al-Quran. Butuh kan, kalimah butuh tu ada dalam Al-Quran. Jadi konteks dia pun, vocab dia pun adalah menjurus kepada banyak Al-Quran. Tapi daripada vocab-vocab kan jadikan cerita, jadi budak senang ingat vocab. Itulah maksud dia. Buat kita ngajar, budak tak ingat, cikgu ingat. Sampai jumpa satu sungai, panjang sungai tu kan. Macam mana nak buat ni, macam mana nak melintas ni. Maka Yahudi tu fikir, macam mana nak buat? Senang je kata Nabi Isa. Kau ikut aku, bismillah, jalan. Tuan dan puan sekalian, kau ikut aku. Maka Nabi Musa pun ikut bismillah. Yahudi tu ikut bismillah. Jalan nanti hari tu tuan. Cerita tuan ya. Jalan nanti hari. Yahudi tengok ni. Tuan dan puan sekalian. Dalam jalan tu dia tengok, subhanallah. Macam mana boleh kita berjalan nanti hari? Maka dia kata, demi zat subhanallah yang kau puji tadi. Yang tuan dan puan sekalian, siapa ambil uti 1 lagi? Nabi Musa tanya, wallahi, kata, bersumpah lagi tu, tak ada. Memang uti tu 2 je. 1 untuk kau, 1 untuk dia. Okey, tak apa, sampailah topik. Sampai topik selamat. Diam je lah. Sampai ke topik tu, Nabi Musa pun ambil dah berapa kotor tanah kau, okey? Ditampik 3. Ya, 3. Pap 3. Lalu Sayyidina Musa pun tepuk sikit, berdoa pada Allah, jadikanlah Omeh. Jadilah dia Omeh. Jadi Omeh, subhanallah, Omeh. Oh hebat. Omeh, alhamdulillah. Omeh, 1 untuk kau kata Nabi Musa, 1 untuk aku. 1-nya aku simpan. Aku pula 1 kau simpan tak? Ini untuk orang yang makan roti 1 lagi tadi. Tak tahu faham tak cerita kan? Yang makan roti 1 lagi. Dek, kerana nakkan Omeh tamak tadi kau faham apa? Aku yang ambil tadi. Sorry lah, 2 tadi aku bohong. Aku yang makan. Dia buat nak apa? Nah, Omeh. Jadi Musa pun tahulah memang dia memang betul-betul, tapi tak mengaku. Sebab nakkan dunia ni tamak kan. Roti pun dia tamak, sampai Omeh pun kocak pasti. Betul? Maka dah macam ni lah.
persahabatan kita setakat ni je. Kau ambil dulu, aku nak jalan ke depan lagi. Pergi tiga-tiga. Tengah seronok, belek-belek, datang 3 kuda dengan penunggang sekali. Lanun tuan. Lanun datang. Tuan dan perempuan sekalian, kau datang tengok tarajjala. Bahasa Arab itu maknanya turun daripada kuda pergi ke orang. Tuan dan perempuan sekalian gampas. Maka gaduh. Mana dapat tu? 3 lawan seorang, mana nak buat mana? Lah seorang pegang sana, seorang nak dibunuh Yahudi ni dalam keadaan yang sangat dahsyat. Matilah dia. Jadi dapatlah 3 orang. Seorang dapat satu seorang. Okey, tuan dan puan sekalian. Maka yang seorang lagi dapat tengah seronok orang. Yang seorang mana yang rapat 3 kan ada 3. Yang ada rapat ni bisik kat seorang lagi. Hello brother, apa kata kalau kita makan? Kau dapat 1,5, aku dapat 1,5. Oh, idea bagus, kata kawan seorang. Tuan-tuan dan puan, idea bagus. Jadi macam mana kita nak buat? Tak apa, aku ada idea. Jangan risau. Disuruh orang seorang ni pergi beli makanan. Kau pergi beli, buatlah omel-omel sekali. Pergi buat makan, beli makanan tu kita orang. Tuan dan puan sekalian, aku pergilah seorang ni. 2 orang itu pula siap kalau ni. Tuan dan puan sekalian, yang pergi beli makanan ni pula setan bisik kat dia. Kalau kau tak nak, kau ambil 3 sekali kau punya. Omeh tadi 3 sekali kau punya. Maka dia kata, nampak cantik ni, asal nak je, kau tahu kacau. Tuan-tuan dan perempuan sini, dia pun beli makanan. Dia dah makan dulu, dah banyak. 2 makanan tadi, dia tahu kan. Racun dia pun jalan. Menjalan sampai Istanbalahu. Maksud dia apa? Bila sampai dia buat makanan tadi, yang 2 orang ni tak banyak tanya. Salam tak ada, apa tak ada. Tahu disambut dengan tikaman. Mati. Tuan dan puan sekalian, buka poket ada omeh, ambil balik 3. Seronoklah sepajang. Ada makanan lagi pun dia pun makan 3. 2 orang tu makan 3 berarti. Ada berapa jenazah kat situ? Hampir jenazah Yahudi. Tak cerita bercinta Yahudi ke tak pula tak cerita. Dan 3 orang lanun yang cintakan apa? Dunia nak omeh. Hampir banyak kat situ. Maka datanglah Nabi Isa balik dah selesai kerja, tengok ada 3 jenazah. Lalu disebutlah, wahai emas, inilah yang kau buat kepada orang yang cintakan dunia. Ya tuan-tuan, bawa masuk kubur tak? Tak bawa. Apa dapat? Tak ada apa-apa. Tuan-tuan aku buat sekali. Ketiga-tiga ini, pengajaran dia dalam kitab tu, ketiga-tiga ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersedialah untuk menjawabnya. Kalau dapat jawab silakan, tak dapat jawab akan dihumban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam neraka. Baik, tuan, itu cerita hubbud dunia. Tak bawa ke mana. Ya. Baik. Tercelanya dunia di sisi syarak. Tuan dan puan kita. Di dunia ni di sisi syarak dia bukanlah yang terbaik. Celaan. Ya. Sebab apa tercela? Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya. Allah sebut ni tak ada dalam tu tuan-tuan. Ya. Cuma orang tuan-tuan saya tak baca ni menggabur. Ingat apa-apa yang belajar dulu tu je lah. Ya tuan-tuan dan puan sekalian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maksud dia jangan kau terlupa bahagian kau yang ada dekat dunia. Maksudnya dalam kita beribadah kepada Allah, jangan kau sampai kita terlupa. Kita kena makan, kita kena ada rumah, kena ada kenderaan, kena ada yang sepatutnya. Ya. Khairul rezeki ma yaktafi. Sebagai rezeki ni yang cukup untuk kita. Tak ada hutang, tak ada tu, tak ada ni, cukup dah. Tak payah nak keluar jauh lagi nak cari rezeki yang belum tentu lagi kita dapat melaksanakan. Dalam kita ikam dia disebut, kalau rezeki kita ni dekat sini tuan, ya, dapat pergi masjid, dapat itu, dapat ni, semua dapat. Rezeki kita cukup, ibadah kita lengkap sempurna, dapat qiyam, dapat puasa sunat, semua dapat buat. Ada tawaran untuk bekerja kat sebelah sana, rezeki lebih banyak. Jangan ambil. Sebab apa? Kat sini sudah cukup segala. Pergi kat sana kau belum tentu lagi. Sebab mungkin nak jauh dengan keluarga, dengan itu, dengan ini. Akhirnya yang akhiratnya akan terabai. Sebab nak kejar dunia sedikit, habuan dunia nak kejar tadi. Nah itu kalau cerita orang tasawuf. Ustaz kalau nak naik pakat macam mana? Naik pakat, oh iyalah tak kerja gitu. Tuan dan puan, yang lain kita urus dengan baik. Tercelanya dunia di sisi syarak.
Dan kasih kepada dunia satu kelakuan yang dicela. Maksiat maksudnya. Maksiat apa namanya ni? Maksiat batin. Cinta tu kan diamkan mana? Di hati. Betul. Walaupun zahir dia kata aku ikhlas ni bagi, belum tentu. Walau lidah kata ikhlas, dalam hati kita tak tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah. Kalau ikhlas tak payah sebut. Dan disuruh lagi ada. Ya? Tak payah cerita dengan orang apa kita bagi. Tuan dan puan sekalian, ya, antara tanda cinta dengan Allah, kasih dengan Allah, ialah cemburu. Betul. Dan suka bersendirian, berdua-duaan. Orang bercinta suka apa? Suka tak ramai. Nak betul tak dia kalau cinta dengan orang rumah. Kau main dia jauh, betul kan? Dia nak berdua, tuan nak berbual. Jadi dengan hamba Allah, dengan Allah pun macam tu. Tuan dan puan sekalian. Ya. Jadi apabila kita dapat dengan Allah, kita buat sesuatu dengan orang yang kita kasihi, kita tak cinta dengan orang. Kita akan berasi. Sebab amalan kita ni sebaiknya adalah dengan berasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ada manfaatnya. Jadi kalau kita sebut saja, itu dah jadi dunia. Sebab kita nak habuan pujian, habuan orang tengok, kita nak, itu dah jadi dunia. Allah berbalik kepada tuan, Allah alam. Jadi mana ambil mengatakan dunia ini dicela oleh syarak. Syekh ni bawa ayat Al-Quran dan kandang Quran, Allah yang sebut. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Maksud dia tuan, maka ya, amma tagha, taghut ialah orang yang melampaui batas. Ya. Fa amma tagha, ini kesudahan kepada orang yang melakukan taghut. Sifat taghutnya melampaui batas. Maksud melampaui batas, yang halal lentung, yang haram pun lentung juga. Dia tak peduli, tuan-tuan. Ya. Perbuatan itu, ya, kalau ikutkan perangai yang macam ni, namanya babi. Pagar macam mana masuk pun sakit betul hati. Tercabut anak musangking tercabut kan. Punyolah orang. Tuan dan puan sekalian, Allahu Akbar. Melampau batas. Ini dia tidak ada had. Tagha. Wa atharal hayatad dunya. Apa sebab dia terlampau batas? Perbuatan derhaka serta ia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata. Nak dapatkan benda tu dia tak peduli. Patut pijak kepada orang, pijak kepada orang. Patut putus saudara apa tak apa. Dia bermain, yang penting dapat. Tuan-tuan dan puan-puan, bahaya ni. Tuan dan puan sekalian. Ya. Allahu Akbar. Maka sesungguhnya neraka jahanamlah, jahimlah tempat kediamannya. Ini dikatakan dunia, asar-asarnya terkesan, terpengaruh dengan dunia. Nak dapatkan dunia itu terpengaruh sehingga mengabaikan akhirat. Halal dengan haram, syubhat dengan tak syubhat, maka dia terpengaruh dekat situ. Maka Allah kata apa? Tempatnya ke mana? Innal jahima hiya al-ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, sambung ayat tadi. Penudah dia. Ya, tuan dan puan sekalian. Lawan dia. Ni orang yang cerita tak ada kat situ. Wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut kedudukan Allah, mana zahir. Kedudukan dia di sisi Allah, makna dia tahu kalau ni haram Allah buat dalam neraka. Ni tak boleh, ni tak boleh. Tuan dan puan sekalian. Ya, jangan makan harta anak yatim. Dia pun malah apa dia buat? Dia bantu anak yatim. Paksa bagi dia. Tuan. Ramai tak anak yatim, tuan. Ramailah. Ramailah, tuan. Yang kita nak dokek dengan kita tak perasan. Yang jauh tu yang Syria, Myanmar, semua sekarang ni Masya Allah ramai. Ada tabung-tabung tu masuk kalah. Tabung tu masuk kalah. Ustaz, ayah Ustaz buat tabung di rumah, tulis anak yatim, sajid, aku besar tapi tuan dan puan sekalian. Sebab kan tabung tengah buka kan. Tuan, Ustaz dah buat belum? Baru nak buat. Tengoklah kau jadi. Ni ajak kawan dulu buat kan. Tuan nak timbul semangat, tak tahu buat. Tulis dalam bilik tu. Tak macam mana nak basuh baju lelaki kita, jumpa nak 2 sen, 3 sen, basuh kan, pelontung. Tuan, kita nak basuh baju orang rumah kita, kalau tahu tu tiba rajin kan. Tak kau bawa ada RM10 masukkan letak. Tanya mana bang? Dah masuk dah tabung. Dia boleh
nak basuh baju contoh tuan. Ada macam tu. Ada terus. Buka lah, kobek lah, takkan jumpa di poket kita ada jumpa. Tuan, gurau lah. Masuk. Letakkan pakai mesin basuh satu. Letakkan pakai mana lagi? Pakai bilik tempat kita berhias satu. Letakkan tempat kita tanggal baju tu kan. Selalu tanggal baju kau bawa dalam poket. Kan? Beg duit semua keluar. Kata orang tu dia basuh habis. Lesen-lesen, pasport, IC semua mau dibasuh di mesin. Dah. Jadi letakkan, cari jalan, cari sebab untuk kita jadikan bahagian kita untuk akhirat. Allah tak minta banyak. Kalau yang wajib 2.5 zakat tu kan, yang wajib ini kan pula sedekah dan sebagainya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa. Dia mencegah, dia didik nafsu dia. Nah, dia melarang apa yang hati dia nak ni. Ni lumbu banyak kan sodak sonok, dia tak nak, dia cegah. Bagi. Apa yang hati dia nafsu dia nak ni, dia lawan. Cukuplah dengan memadai apa yang ada. Tuan dan puan anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Orang ni macam ni takut nak buat sesuatu ni, terbawa ambil harta orang dan sebagainya, lawan daripada tauhid tadi, melampau batas, maka Allah letakkan dia dekat mana? Innal jannata hiya al-ma'wa. Maka syurga lah tempat dia. Tuan dan puan sekalian. Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dah bagi dalil daripada Al-Quran, dia bagi pula hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tak lari daripada petunjuk. Apa dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafirun." Jangan baca kafirun ni. "Ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Nanti saya tengok balik. Apa jadi kafirun. Tuan dan puan sekalian. Baik, lau kanatid dunya ta'dilu, sekiranya dunia ini menyamai di sisi Allah, maknanya ada nilai, ada kualiti. Kat Allah ni ada nilai dunia ni. Tuan dan puan sekalian. Maknanya dunia ni hina kat sisi Allah. Tak ada nilai pun. Ya. Tuan dan puan sekalian. Mengapa kita masuk tandas, kita tutup pintu, kunci? Sebab kita nak buang benda yang tak ada nilai. Orang tengok kita tak bagi sebab apa? Malu. Benda yang kita buang ada nilai tak? Ada nilai. Tai kambing ada nilai. Mahal apa sekarang? Diproses dia jadi RM70, RM50 kilo. Oh, tak salah pun tai kambing. Kalau sebut tai orang tak nak. Tak nak buat baju. Allahu Akbar. Jadi kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah, ta'dilu janaha inda Allah janaha ba'udatin, menyamai nilai sebelah kepak nyamuk. Tuan, janah ni satu. Kalau dua janaha ni dia panggil, tapi dia sebut satu je. Mana sebelah? Sebelah kepak nyamuk itu nampak pun tak? Nyamuk tu kotak-kotak dah. Tuan dan puan sekalian, nak tidur pun pasang fumakila. Tuan dan puan sekalian, nak ngalau nyamuk, ni kopak aja dah. Nyamuk pun tak nampak. Ni kopak dah. Lagi pula nyamuk kita minta perlindungan tu menggunakan fumakila. Tuan dan puan sekalian. Reset. Lagi apa lagi macam-macam dinamo sekarang ni ada. Kali sambung mati kita tak nak dekat dia. Pula dia jadi musuh pada diri kita, menyusahkan kita, tak payah tidur. Tuan dan puan sekalian, kalau ada nilai dunia maka masaka Allah tidak akan memberi orang kafir apa? Nescaya tiada dapat meminum daripadanya. Ya. Betul tuan kafirun. Jadi kafir ni tak dapat minum. Apa namanya? Air. Ya, satu tabuk pun Allah takkan bagi sebab dia ada nilai, sebab dia tu kafir. Sebab apa kafir? Ingkar, tak percaya kepada Allah yang memberi air, yang memberi kehidupan, yang memberi nyawa, yang memberi hidup. Dalam perut emak kau dulu kau tak tahu berbodoh, tapi siapa yang beri makan? Siapa yang menguruskan tu? Ya. Lepas kau lahir, siapa yang nak jaga kau? Kalau bukan Allah campak dalam hati ibu bapa kau kasih sayang. Ada yang Allah tarik kasih sayang tu racun anak dalam tong sampah. Ada berlaku. Tuan dan puan sekalian, ini terjadi. Binatang pun tak buat macam tu. Tuan dan puan sekalian, Allahu Akbar. Jadi siapa yang mengurus pada saat dan ketika itu? Allah.
Tak apalah, kau tak ada akal, tak ada tu. Tapi bila kau dah besar, kau dah boleh berfikir, kau dah nampak itu. Ada pula Al-Quran, ada pula hadis, ada pula azan dan sebagainya, memberitahu akan wujudnya Allah yang mencipta, menjadikan, menghidupkan kita. Engkau ingkar. Tak apalah, sebab dunia ni tak ada nilai di sisi Allah. Biarkan panjang dulu. Mudah-mudahan ada hidayah. Tuan dan perempuan sekalian, ya. Tuan dan perempuan sekalian. Kita lah buat anak, tuan dan perempuan sekalian. Betul rakyat. Ya, tak semua. Ya. Kau anak buat melawan, cakap melawan, tak kira malah kita di boda, di buku lah, lagi melonting agak-agak, kita nak bagi dia duduk rumah. Kalau kau boleh lah topik lain, ini topik ayah. Kau boda-boda ayah buat tu. Kata-kata kau pasal, ya kau ada anak jantan, boleh lah cari topik lain. Itu kita sendiri akan sebut macam tu. Tuan nak buat hilang rasa kasih dan sayang, sebab rumah tu ada nilai dekat kita. Bagi Allah, dunia ni tak ada nilai. Orang kafir yang tak beriman dengan dia, orang mukmin yang tidak, orang muslim yang tidak beramal, muslim asli ni Allah biarkan sehingga datang hamba-Ku datang membawa taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan dan puan sekalian, ya. Sabda Nabi SAW tadi 93. Kalau tuan-tuan nak cari dia punya apa, siapa perawi hadis ni, ada orang pernah tengok hadis tu. Kalau dhaif dia tak ada, kan, tuan dan puan sekalian. Jadi dah ada ayat Quran. Hadis ni diriwayat Imam Tirmizi. Tuan, Imam Tirmizi dan satu Imam Sunan Sitah, ya. Hafiz Imam Tirmizi ni, tuan, dia hafal lebih daripada 300,000 hadis. Dia bukan hafal hadis matannya. Laukanatid dunia itu matan nama. Siapa yang meriwayatkan ni? Tuan dan puan sekalian. Hadis daripada apa? An Abi Hazim an Sahl bin Sa'id. Dia hafal sanad ni, hadis datang dari nyanyi sampai ke Rasulullah. Ada ingat? Kau ingat tu saja. Tahu orang itu siapa? Kerana lahir, mati masa bila, belajar dengan siapa tu guru kan. Tak ada ilmu tu kat saya dah, tuan. Orang sekarang boleh buka internet, tak keluar benda tu kan, boleh percaya apa? Pula. Jadi itu Islam dah dijaga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sanad tu sekali Allah jaga. Buat saja. Apa dia boleh sebut satu, lahir sebila, tahun siapa dia ambil, siapa guru dia. Kau nak jumpa tak dengan tu guru dia ni, kau tak pernah belajar, kau sama zaman saja. Tak, dia semua dapat satu barulah hadis tu dinilai di golongan Sunan Sitah. Tuan dan puan, apa Sunan Sitah? Imam Syafi'i mana? Imam Abu Hanifah mana? Mengapa tak terkenal dengan yang membawa hadis? Padahal dia pun belajar daripada guru-guru yang dekat dengan Rasulullah. Sebab dia ni tabi'in. Tuan dan puan, betul? Zaman tu zaman tabi'in ataupun tabi'in. Tuan dan puan, sebab bukan bidang, lebih mirip kepada al-fiqh. Tapi dia tak tahu hadis ke? Tahu, tuan dan puan, lebih mahir. Wallahu a'lam. Tuan dan puan sekalian, satu hadis lagi kita tutup, tuan ya. Dan sabda Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'minin. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Maksud dia apa? Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Nak bolehnya, tak boleh banyak mana pantang larang. Ya, kalau tuan-tuan tahu pantang larang yang paling parah sekali ialah benda yang halal diharamkan. Apa dia tuan? Masuk pergi Mekah, buat umrah, buat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu biha. Apa maksud dia? Wangi-wangi tak boleh sepeda, betul dia pakai. Allah pun dah tahu benar. Memang sebiji pakai yang baluan ihram. Hanya serah pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nak serah tu? Bukan zahir, tapi hati kita kepada Allah. Inonya pun dia Allah jenis hal dua. Ya. Tak kira kau tuan agung, kau raja, kau tak sama. Ni tak boleh, sama tak boleh. Tuan Allahu Akbar. Yang halal itu nama sijin, dikawal. Okay, dah habis tu boleh yang halal, boleh ada pula yang haram tak boleh. Betul tuan? Dah masuk. Yang seterusnya hadis Nabi lagi. 3 hadis Nabi dibagi oleh Syekh ni supaya kita jangan terpengaruh dengan dunia. Ad-dunya mal'unatun. Dunia mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma
wa ma walahu, wala maksudnya tuan dan puan sekalian, wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Maksudnya apa tuan? Dunia itu ditinggal, mal'unah, abaikan tuan, ditinggal dan dijauhkan, dilaknat tuan, dan juga ditinggal dan dijauhkan apa yang di dalamnya melainkan zikrullah. Semuanya akan pergi melainkan ingat kepada Allah dan mengingati Allah dan apa yang dikasihi oleh Allah Ta'ala daripada segala ketaatan, dan orang yang alim dan orang yang sedang belajar yang ilmu. Jadi orang alim tuan dan puan, mawalahu aliman wa muta'aliman. Maksud dia tuan, orang alim pun kalau dibawa dunia dapat dunia, kalau diingat pada Allah dapatlah. Menyampaikan ilmu kerana Allah, yang menuntut ilmu kerana Allah, maka dapatlah dia ilmu itu kerana Allah. Tuan dan puan sekalian, ya setakat itulah malam ni, banyak umur mula rezeki. Kita kita tanda orang. Yang ini 2, 11, 12. Satu. Saya dah mula belajar radio online. Ya, tuan dan puan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman wa fahman wa hifzan wa hudan wa tuqa wal hikmatan wa syuhada wa sallallahu wa hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.